Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan program kita, program tafsir Al-Quran secara online di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi. Dan Alhamdulillah pada pagi ini tuan-tuan, kita akan meneruskan program kita masih lagi dalam perbahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Yang mana perbahasan surah Al-Ikhlas kita ini akan masuk siri yang ketiga. Dan kalau kita tengok siri besar kita, kita dah masuk siri yang ke-18. Alhamdulillah, istiqamah kita dapat melaksanakan dan dapat mengikuti program pada mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita, dengan kita dapat meluangkan masa kita dan dengan kita niat baik kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dikurniakan zuriat yang soleh solehah, dijadikan kita, keluarga kita ahlul Quran, dan mudah-mudahan kita semua diberkati hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Okey tuan-tuan, minta maaf ya tadi ada gangguan teknikal, kita terputus tengah jalan sekejap. Jadi tuan-tuan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah tuan-tuan pada pagi ini kita akan sambung perbahasan kita masih lagi dalam perbahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Cuma sebelum saya berkongsi tuan-tuan, tuan-tuan yang bersama-sama dalam siaran, cantik kalau tuan-tuan tekan butang like, kemudian tekan butang share. Dan kemudian sekiranya ada apa-apa tuan-tuan nak komen, ucapan salam, maka tuan-tuan bolehlah tulis di ruangan komen. Mudah-mudahan dengan kita menekan butang like dan kita share kepada kawan-kawan kita, kita mendapat manfaat dan kita mendapat ganjaran dengan niat kita berkongsi ilmu pengetahuan insya-Allah. Amin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelum ini tuan-tuan kita telah membahaskan kelebihan surah Al-Ikhlas. Di mana kita banyak sampai 2 siri ya, 2 perjumpaan kita untuk bahas kelebihan surah Al-Ikhlas. Agak panjang kelebihan surah Al-Ikhlas dan sekiranya tuan-tuan tak dapat ataupun belum tidak mengikuti tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, tuan-tuan boleh tengok pada siri-siri yang sebelum ni. Dan pada hari ini tuan-tuan, kita akan fokus kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maksudnya sebab-sebab diturunkan surah Al-Ikhlas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana yang kita dah bahas pada pertemuan sebelum-sebelum ni tuan-tuan, di mana setiap surah, setiap ayat ada kalanya mempunyai asbabun nuzul. Ada kalanya mempunyai sebab turun. Mengapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum ni kita dah bahas surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Mengapa ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pada kali ini kita akan tengok mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas. Kalau kita merujuk tuan-tuan, di dalam kitab-kitab tafsir, antaranya kitab tafsir Imam Ibn Katsir,
ataupun di dalam kitab tafsir Al-Munir, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kitab-kitab tafsir yang lain, tuan-tuan, kita akan melihat di situ riwayat-riwayat yang menyatakan tentang asbabun nuzul. Minta maaf ya tuan-tuan ya, kalau saya tengok ni lain macam agak putus-putus. Kalau nampak lain macam tak clear ataupun putus-putus, tuan-tuan sabar je lah. Saya insya-Allah ada. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok di sini tuan-tuan, riwayat tentang penurunan surah ini. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala, yang diriwayatkan daripada Ibnu Jarir daripada Ubay bin Ka'ab. Annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, unsub lana rabbak, nasabkan kepada kami Tuhan kamu itu dari mana. Maksudnya apa? Mereka bertanya kepada Nabi kita, wahai Nabi Muhammad, cuba ceritakan keturunan Tuhan kamu itu daripada mana. Maka dengan pertanyaan itu, fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Qul huwallahu ahad sampailah habis. Jadi surah Al-Ikhlas ini, yang pertama, jika melihat kepada asbabun nuzulnya, ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana nabi kita ditanya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, wahai Nabi Muhammad, nasabkan pada kami Tuhan kamu itu daripada mana. Sama ada Tuhan kamu itu daripada bangsa Rom, Parsi, ataupun daripada mana. Cuba ceritakan kepada kami, wahai Muhammad, Tuhan kamu itu berasal daripada mana. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mana menjawab segala pertanyaan mereka. Kalau kita tengok tuan-tuan terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal. Allahus samad. Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang sekufu ataupun sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soalan mereka tentang Allah itu berasal daripada mana, yang tidak layak, soalan yang tidak layak ditanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, di sini kalau kita melihat, mengapa orang-orang Quraisy ini daripada mana Tuhan kamu? Kerana tuan-tuan, pertanyaan itu timbul kerana berhala-berhala yang mereka sembah semuanya mempunyai nasab keturunan. Berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy Mekah, ataupun oleh orang musyrikin di Madinah, ataupun oleh orang-orang musyrik di seluruh dunia, mempunyai nasab keturunan. Maksud nasab keturunan ni apa dia? Asal berhala ataupun patung itu tuan-tuan merupakan orang yang mereka agungkan pada zaman hidupnya. Dan sudah tentu orang itu ada ayah, dan sudah orang itu ada ibu, dan dia ada keturunan. Yang disembah ni namanya Tuhan Lata. Maka Tuhan Lata ni daripada sebelah sana. Ni yang disembah ni Tuhan Uzza.
Tuhan Uzza ni yang berasal daripada keturunan sana. Oh, ni Tuhan mana? Tuhan mana ni daripada keturunan sana. Maka tuan-tuan, berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy ada nasab keturunan. Daripada bangsa mana? Daripada orang mana? Bila orang itu meninggal, dibentuklah satu patung yang serupa dengan tuan itu yang mereka agungkan dan mereka sembah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tiada nasab keturunan. Allah Taala bukanlah daripada utara bumi, bukan daripada selatan bumi, timur bumi ataupun barat bumi. Cuma tuan-tuan, ini menarik ya tuan-tuan. Bila mana kita cerita tentang nasab berhala ni, maka pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan zaman bilakah bermulanya penyembahan berhala di atas muka bumi. Kita tahu kan, ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala turunkan dan letakkan Nabi Adam, Siti Hawa di bumi ini, kita tahu zaman itu belum ada penyembahan berhala. Dia belum ada penyembahan berhala zaman tu. Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian dapat anak Qabil, Habil dan pasangannya. Zaman itu belum ada berhala. Ketika itu hanya wujud mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bilakah zaman permulaan penyembahan berhala? Kalau kita melihat tuan-tuan, di dalam sejarah, khasnya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana tuan-tuan berhala mula-mula disembah di atas muka bumi ini berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ini ada 5 berhala. Dan 5 berhala ini tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran, surah Nuh ayat yang ke-23. Kalau tuan-tuan buka surah Nuh ayat 23, tuan-tuan akan jumpa nama-nama Tuhan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu tuan-tuan, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka, iaitulah kaum Nabi Nuh berkata ketika Nabi Nuh berdakwah untuk mengajak menyembah kepada Allah lagi, wa qalu, kaum-kaum mereka pun berkata kepada kepada pengikut-pengikutnya, la tadharunna alihatakum, jangan sesekali kau meninggalkan tuhan-tuhan kamu. Pembesar-pembesar berkata, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kamu. Siapa dia? Wala tadharunna wadda, jangan kamu tinggalkan Tuhan Wadda. Wala Suwa'a, jangan tinggalkan Tuhan Suwa'. Wala Yaghutha, dan jangan tinggalkan Tuhan Yaghus. Wa Ya'uqa, dan Tuhan bernama Ya'uq, dan Nasra, dan Tuhan yang bernama Nasra. Ni ada 5. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri tuan-tuan, berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh ini ada 5. Wadda, Suwa'a, Ya'uqa, Yaghutha, Nasra. Ada 5 berhala ni tuan-tuan. Dapat ditulis ya. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa dengan Nasra. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. 5 berhala. Dan menurut Imam Ibnu Katsir tuan-tuan, seperti mana yang disebut di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahawasanya 5 orang ini ataupun 5 berhala ini yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka ini ketika hayatnya adalah orang-orang soleh. Mereka ni yang 5 ni tuan-tuan tak ada kena-mengena pun dengan penyembahan yang dibuat setelah mereka meninggal. Tak ada kena-mengena pun. Mereka ni asal mulanya adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang taat ibadah. Ibarat kalau bahasa kita sekarang ni tuan-tuan, diorang ni merupakan syekh ataupun ustaz yang membawa pengaruh yang baik kepada masyarakat. Tetapi tuan-tuan, bila mereka ni meninggal, contoh yang pertama meninggal namanya Wadda.
Contoh Waddah ni meninggal, maka kampung tersebut tuan-tuan merasa kehilangan. Kita ni tuan-tuan, kalaulah antara husnul khotimah kita, kalau kita meninggal, kita ni tanda husnul khotimah kita, seseorang ataupun rakyat ataupun kampung akan merasakan kehilangan. Kalaulah kita ni tuan-tuan merasa kehilangan, maka sebenarnya kita ni tuan-tuan, orang yang meninggal tu orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Contoh, kita ada seorang ustaz tu memang kita kagumi, meninggallah dia, kita pun rasa kehilangannya. Kerana apa? Nak cari pengganti macam dia tu agak susah, agak berat. Kita ada seorang imam contoh, imam itu meninggal tuan-tuan, dan orang-orang lain jemaah pun kata memang tak jumpalah pengganti macam imam tu, tak ada penggantinya. Maka sebenarnya itu tanda ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kerana apa? Meninggalnya ia, orang merasakan kehilangan. Jangan meninggal seseorang, orang merasa kegembiraan. Mana imam tu? Meninggal dah. Alhamdulillah, mati juga dia ya. Mana orang sebelah tu? Dah mati dah. Ya, dah mati. Alhamdulillah, mati juga orang tu. Nah, itu kita tak nak lah. Kita berdoa tuan-tuan, mudah-mudahan esok lusa kita meninggal, masyarakat ataupun jiran tetangga, rakyat merasakan kehilangan dengan kewafatan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bila syekh yang bernama Waddah ini meninggal, syekh yang bernama Suwa' ini meninggal, syekh yang bernama Yaghus, Ya'uq dengan Nasra ini meninggal, maka penduduk kampung itu merasa kehilangan. Bila mereka merasa kehilangan tuan-tuan, ketika itulah iblis masuk mencocokkan jarum ke dalam hati umat itu. Apa yang iblis buat tuan-tuan? Iblis menghadiahkan kaum tersebut sebuah patung yang berwajah-wajah macam syekh mereka. 5 patung itu tuan-tuan dibuat oleh iblis. Iblis tuan-tuan, di dalam riwayat, iblis ni berubah menjadi manusia dan memberi cadangan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ketika Waddah ini meninggal, penduduk kampung ni bila berkumpul untuk berzikir, mereka tak semangat. Yalah, ustaznya meninggal, syekhnya meninggal. Jadi bila ada majlis keramaian untuk berzikir, untuk bermunajat, mereka ni tidak bersemangat. Tak semangat sebab syekhnya meninggal. Jadi tuan-tuan, iblis menghadiahkan mereka sebuah patung yang berwajah-wajah Waddah. Dan asal mulanya, generasi pertama ni faham. Patung itu dibawa di tempat keramaian, dibawa tempat-tempat berzikir, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat. Yelah, mereka zikir, syekhnya dah tak ada, mereka tak semangat. Tapi bila dah ada patung yang wajah macam syekh mereka, mereka zikir pun semangat. Mereka bertahlil pun semangat. Maksudnya gitulah, mereka bertafakur pun semangat. Kerana apa? Seolah-olah mereka membayangkan syekh mereka yang meninggal itu berada di samping mereka dengan wujudnya patung tersebut. Cuma generasi pertama faham tuan-tuan. Tujuan pertama patung itu dibawa di tempat-tempat keramaian bukan untuk disembah, tetapi untuk membangkitkan semangat. Untuk membangkitkan semangat. Tetapi tuan-tuan, generasi kedua kurang faham. Masuk generasi ketiga kurang faham. Masuk generasi keempat tak faham. Sampailah generasi seterusnya tuan-tuan, mereka telah mereka telah menyembah patung-patung tersebut. Mereka telah menyembah patung-patung tersebut. Ni kalau saya nak cerita tentang kisah iblis ni tuan-tuan, yang mana dia telah membuatkan patung, membuatkan patung tersebut, ni kisahnya amat panjang. Tetapi inilah cukuplah kita mengetahui tuan-tuan tentang asal muasal penyembahan berhala di atas muka bumi ini, iaitulah berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala
mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Untuk apa? Untuk mengembalikan ajaran ataupun untuk mengembalikan akidah umatnya yang mana telah menyeleweng daripada kefahaman yang benar, yang mana mereka telah menyembah berhala yang tidak diajar oleh Nabi Adam, yang tidak diajar oleh Nabi Syed, yang tidak diajar oleh Nabi Idris, dan tidak diajar juga oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah, mengajar, marilah kaumku, kita kembali menyembah Allah Ta'ala, bukan patung-patung yang kamu silap faham. Tetapi tuan-tuan, ni kita tengok ya, kita tahu kan Nabi Nuh ni seorang Nabi yang umurnya panjang. Berdakwah lebih daripada 950 tahun. Umurnya panjang, dakwahnya lama. Pengikutnya hanya boleh dibilang dengan jari. Pengikutnya boleh dibilang dengan jari. Tuan-tuan, di sini ada satu peristiwa menarik tentang Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ni umatnya. Di dalam tafsir ayat 143 surah Al-Baqarah, wal takum minkum ummatan wasata. Jadilah kamu di situ umat yang sederhana. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahawasanya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan, wasata. Tuan-tuan, ketika ayat itu turun, di dalam cerita ayat itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini cerita sejarah menarik ya tuan-tuan ya. Nabi panggil sahabatnya bernama Sayyidina Abu Hurairah. Apa kata Nabi kita tuan-tuan? Ya Abu Hurairah, inna awwala man yud'a yaumal qiyamah Nuhun wa ummatuhu. Nuhan wa ummatuhu. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya nanti hari kiamat orang yang mula-mula akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh dan umatnya. Nabi Nuh dan umatnya. Tuan-tuan bayangkanlah nanti kita di padang mahsyar tuan-tuan, berkumpul Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beratur mengikut kelompok, mengikut kaum, mengikut kelompok. Yang mula-mula dipanggil kata Nabi adalah Nabi Nuh dan umatnya. Kenapa? Kerana zaman Nabi Nuh lah bermulanya penyembahan berhala. Zaman Nabi Adam tak ada. Zaman Nabi Idris tiada. Cuma zaman Nabi Adam, Nabi Idris dah ada orang yang melakukan dosa-dosa besar. Macam Qabil, telah membunuh adiknya Habil. Itu kan dosa besar. Macam Nabi Idris yang memerangi kaum daripada keturunan Bani Qabil. Memerangi kerana mereka derhaka, melakukan kezaliman, melakukan pembunuhan. Cuma belum ada pensyirikan. Syirik belum ada ketika itu tuan-tuan. Jadi zaman Nabi Nuh lah bermulanya penyembahan berhala, maka Allah Ta'ala memanggil Nabi Nuh dan umatnya. Ini di dalam riwayat hadis tentang ayat tadi yang saya sebut. Bila Nabi Nuh datang di depan, umat Nabi Nuh pun datang untuk dihisap tuan-tuan. Allah pun bertanya, ya Nuh, hal ballaghtar risalah. Wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan dakwah risalah ketika kamu hidup? Maka Nabi Nuh jawab apa tuan-tuan? Na'am ya Rabbi qad ballaghtu. Ya Allah, saya dah sampaikan risalah. Saya dah berdakwah ya Allah. Tuan-tuan, Allah Maha Adil bertanya kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Ya ummat Nuh, wahai umat Nabi Nuh, kata Allah Ta'ala. Hal ballaghakumun Nuh, adakah kamu telah menerima risalah yang disampaikan oleh Nuh? Ataupun Nuh menyampaikan risalah kepada kamu ataupun tidak? Tuan-tuan, kita tengok. Kerana zaman hidup umat Nabi Nuh ini, mereka selalu membangkang Nabi Nuh. Bila meninggal tuan-tuan nanti di padang mahsyar, Allah Ta'ala sengaja mengekalkan sifat pembangkang mereka.
Zaman Nabi Nuh hidup yang ikut hanya beberapa orang saja tuan-tuan. Dalam riwayat paling banyaklah mengatakan 80 orang sahaja. Paling banyak tu. Ada yang mengatakan paling sikit sampai 7 ataupun 8 orang dan ia daripada ahli keluarga sahaja. Dalam riwayat hanya sebut 80 orang paling banyak. Sebesar-besar kapal 80 orang sahaja. Selama-lama dakwah 80 orang sahaja. Itu satu jumlah yang kata kita sikit. Jadi banyak-banyak umat Nabi Nuh buat apa? Membangkang Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan isteri Nabi Nuh, anaknya yang tua Kan'an pun menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tidak berikut bersama-sama. Jadi Allah sengaja mengekalkan sifat pembangkang mereka ini tuan-tuan di padang mahsyar. Apa kata mereka tuan-tuan? Ya Allah, Nabi Nuh ni tak sampaikan apa-apa risalah pun. Mereka nak lepaskan diri. Tuan-tuan tengok ya. Punyalah kuat bangkang mereka tuan-tuan. Nabi Nuh kata, ya Allah saya dah sampaikan risalah. Umat Nabi Nuh kata, tidak ya Allah, Nuh tak sampaikan risalah. Allah tanya semula Nabi Nuh, wahai Nuh, mereka kata kamu tak sampaikan risalah, apa cerita ni? Ada saksi tak, ada bukti tak untuk menguatkan dakwah yang kamu memang berdakwah pada mereka? Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh berkata, ya Allah, saya ada saksi dan saya ada bukti. Saya ada saksi ya Allah yang boleh membenarkan bahawasanya saya memang berdakwah kepada mereka. Maka umat Nabi Nuh pun berkata, siapa saksi kamu? Siapa saksi kamu? Jawab Nabi Nuh alaihi salam tuan-tuan. Ini kisah yang Nabi cerita kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi Nuh pun berkata tuan-tuan, saksi saya adalah Tuhan di hujung sana. Siapa dia saksi kamu? Saksi saya adalah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh petik nama Nabi kita dan umatnya, maka kita ini, kata Nabi kita, beramai-ramai akan maju ke hadapan bersebelahan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kita ni akan berada di sebelah Nabi Nuh. Ketika kita ingin menjadi saksi tuan-tuan kepada Nabi Nuh, tiba-tiba umat Nabi Nuh membangkang pula pada kita. Orang yang suka membangkang ni tuan-tuan, benda baik dia bangkang, sampai akhirat nanti Allah kekalkan sifat bangkang dia tu. Ketika kita berada di sebelah Nabi Nuh tuan-tuan untuk membela Nabi Nuh, umat Nabi Nuh berkata apa? Kaifa tashhadu alaina wa antum akhirul umam wa nahnu awwalul umam. Bagaimana kamu nak jadi saksi pada kami? Kami ni kan umat yang awal, engkau kan umat yang last. Mana jumpa? Kita tak pernah jumpa pun dekat highway. Kita tak pernah jumpa pun dekat taman, kat kampung, tak pernah jumpa. Kami ni umat yang awal, engkau umat yang akhir. Bagaimana kamu nak jadi saksi pada kami? Maka tuan-tuan, apa yang akan dijawab oleh umat Nabi Muhammad nanti? Apa yang akan dijawab oleh kita nanti tuan-tuan? Ni nak sambung sekarang ke minggu depan? Minggu depan takut lupa pula, saya sambung sekarang lah ni Sikit lagi, saya ambil masa sikit tuan-tuan. Biasa 10.30 kita berhenti, saya sambung sikit lagi. Pasal tadi lain putus-putus. Maka umat Nabi Muhammad dan kita ni tuan-tuan nanti akan menjawab apa? Untuk menjadi saksi pada Nabi Nuh alaihi salam. Nashhadu bi anna Allah ba'atha ilaina rasulan wa anzala ma'ahu kitaban fihi khabarukum wa khabaru ummata ghairukum. Kami menjadi saksi bahawasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kami seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala turunkan bersamanya sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Al-Quran ada cerita tentang Nabi Nuh yang berdakwah. Dan ada cerita tentang kamu. Bukan itu saja, ada cerita tentang umat-umat selain daripada kamu. Maka kami menjadi saksi bahawasanya di dalam kitab Al-Quran Nabi Nuh menyampaikan dakwah. Kami bersaksi bahawasanya Nabi Nuh memang menyampaikan dakwah. Maka tuan-tuan, ketika mendengar jawapan daripada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terdiamlah umat Nabi Nuh alaihi salam. Dan dengan sebab itu tuan-tuan, kata Nabi kita apa? Kerana kita ni membela Nabi Nuh dan kita membela nabi-nabi yang lain, Nabi kita bersabda, nahnul akhiruna
wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi kitalah umat yang paling awal dihisab nanti hari kiamat. Kerana kita menjadi saksi tuan-tuan nanti kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi yang lain, kita menjadi umat yang mula-mula dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Kan kita kan tahu umat Nabi Muhammad ni umat yang awal dihisab. Kenapa boleh jadi awal dihisab? Apa ceritanya? Inilah cerita dia. Kerana kita menjadi saksi pembela kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, maka didahulukan tuan-tuan hisab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dilahirkan sebagai orang yang beriman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dah bahas tentang awal permulaan penyembahan berhala di atas muka bumi. Dan insya-Allah tuan-tuan, topik ini saya akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Minggu depan insya-Allah saya akan sambung lagi cerita bilakah mula penyembahan berhala di tanah suci kota Mekah. Ini tak ada di dalam di dalam tafsir lah dia tak ada dalam tafsir, cuma saya ingin tambah sedikit cerita itu agar kita tahulah. Biar kita tahu keturunan berhala ni tuan-tuan. Kenapa mereka orang Quraisy bertanya keturunan Allah tu dari mana? Kerana berhala ni ada nasab, ada keturunan. Dan insya-Allah tuan-tuan pada pertemuan akan datang saya akan cerita tentang awal mula penyembahan berhala di tanah suci kota Mekah. Dan apakah berhala yang mula-mula dibawa masuk ataupun yang berada di tanah suci kota Mekah. Nanti insya-Allah kita akan tengok tuan-tuan pada minggu hadapan. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Tuan-tuan jangan lupa untuk like and share dan biarlah kita kongsi pengetahuan kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Doakan mudah-mudahan saya dan tuan-tuan kita semua istiqamah di dalam perkongsian ini dan mudah-mudahan menjadi jariah kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.